Jadi saya ulang kembali berkenaan dengan slipper tadi ataupun kasut tadi. Orang perempuan tak ada isu lah kan? Yang penting tutup aurat. Dan orang lelaki sahaja. Contohlah ada orang nak bawa dua kasut, satu slipper dengan satu kasut, tu terpulang. Tetapi ketika melaksanakan ibadah umrah, yang pastinya ni, yang atas ni, tu yang betul. Jangan yang ada di bawah ni ataupun pakai kasut menutup seluruh jari ataupun tumit ataupun sebahagian, maka tak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ni pakaian ihram untuk wanita tadi saya dah sebut, mudah, tutup seluruh aurat kita. Elakkan daripada bersolek. Maksud elakkan bersolek ni yang melampau-lampau. Hijau, kuning, merah, coklat, macam traffic light, tu jangan. Sekadar simple-simple tak apa, pakai bedak sikit-sikit lebih kurang lah, untuk kemas, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Tu beza tu. Kemudian pastikan aurat dijaga. Kain telekung yang bersesuaian, yang tidak menampakkan aurat, itu saya rasa tak ada isu. Kemudian stokin dipakai. Orang perempuan, kaki merupakan aurat. Kaki merupakan aurat, maka pakai stokin yang tebal. Saya sebenarnya saya galak pakai stokin warna hitam. Warna hitam selalunya jelas tak menampakkan aurat. Kalau warna-warna kulit ni pun kita kadang-kadang confuse. Pakai tak pakai stokin. Contohlah bulan Ramadan, kita pergi pasar Ramadan, kita nak beli ayam, cari peha ayam. Peha ayam dengan peha orang pun dah tak boleh beza. Pakai seluar seketat-ketat warna kulit, pening kita tengok. Jadi saya ingatkan pakai stokin kaki yang tebal, yang betul-betul menutup aurat. Saya sebut ni kenapa kita nak dapat umrah yang sempurna, yang perfect. Rugilah bayar ribu-ribu jalan jauh-jauh tapi balik tak dapat umrah sempurna. Saya tak rugi, saya dapat pahala setiap orang yang saya bawa ni. Saya ada saham untuk akhirat nanti, saya untung. Tapi yang pergi kalau tak usaha sungguh-sungguh, rugi. Tambah satu lagi stokin. Stokin apa? Stokin tangan. Orang perempuan sampai ke pergelangan tangan, bawa sampai ke ketiak, itu semua aurat. Jadi kadang-kadang lah kan, Ustaz dah nampak, pakai stokin tangan. Boleh carilah kat kedai. Tu orang perempuan tahulah, tak payah tanya saya. Kemudian sunat ihram. Yang ini amalan sunat sebelum niat ihram. Mengerat kuku, ni sebelum pakai kain ihram jugalah. Mengerat kuku, merapikan janggut, misai dan rambut, menanggalkan bulu ketiak, ari-ari dan sebagainya, mandi sunat ihram, mengambil wuduk, memakai wangian pada badan, bukan pada kain ihram. Saya ulang lagi sekali, memakai wangian pada badan, bukan kain ihram. Orang lelaki faham, sebab dia ada kain khusus. Orang perempuan, orang perempuan ada kain ihram ke? Akhirnya dia kata tak ada, dia calit pada pakaian. Pakaian itulah kain ihram kita. Jangan calitkan pada baju, jubah, telekung dan sebagainya. Kemudian memakai minyak rambut. Seterusnya memakai kain ihram berwarna putih. Ini orang lelaki, sunat. Yang seterusnya solat sunat ihram. Ustaz nak buat kat mana? Buat kat rumah. Senang cerita, buat di rumah. Ini cerita kita nak tolak daripada sini terus nak pergi terbang, pergi masuk Mekah. Jadi selesaikan di rumah. Nanti kalau dah sampai Mekah umrah kedua ketiga, selesaikan di hotel. Kemudian amalan sunat semasa niat ihram. Amalan sunat semasa niat ihram, yakni menghadap ke arah kiblat, berada dalam keadaan berwuduk. InsyaAllah dua-duanya kalau rajin boleh buat. Yang pertama, kapal terbang kita menuju ke tanah suci, memang muncung kapal terbang tu menghadap kiblat. Tuan buka skrin tu memang dia tunjuk muncung kapal terbang hadap kiblat. Dah dapat dah satu sunat dia. Niat dan ketika menghadap ke arah kiblat. Kemudian dalam keadaan berwuduk.
Kalau mampulah untuk sentiasa jaga diri dalam keadaan berwuduk. Kemudian amalan sunat selepas berniat. Dah lepas niat, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu lafaz talbiyah. Kemudian bacaan Al-Quran. Kemudian seterusnya elak daripada berbual kosong, lara, sia-sia. Kita sembang-sembang dengan kawan kapal terbang ni berapa sayap, itu bukan urusan kita. Itu lara lah, senang cerita, sia-sia. Semalam aku dengar ada artis kahwin, esoknya bercerai. Itu bukan kerja kita, tak payah. Kena jaga-jaga. Berzikir dan berdoa. Doa sangat penting. Kenapa? Kerana kita orang yang bermusafir. Orang bermusafir doanya mustajab. Ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi ambil kesempatan, keluar daripada rumah nak ke airport nak naik kapal terbang, sampai kita balik, jangan pernah berhenti berdoa dan terus berdoa. Kerana ketika itu waktu mustajab doa kita. Saya nak tambah satu tips. Tasbih. Kita selalu pergi Mekah beli tasbih. Sebelum pergi bawa tasbih. Kat sana beli nak bagi hadiah kawan-kawan kat sini. Tapi yang kita nak pakai bawa daripada sini. Lazimnya orang pegang tasbih dia akan banyak zikir, kurang buat benda lara. Itu je. Tasbih penting. Kalau pegang handphone banyak berFacebook, kurang berzikir. Jadi kalau pegang tasbih banyak berzikir, kurang berFacebook. Jadi kalau boleh bawa tasbih. Zikir, selawat, tasbih, kan? Bertahlil dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang larang. Kemudian larangan semasa ihram. Ni orang paling takut, pantang larang. Pantang larang. Jadi ada 13 pantang larang. Dah macam rukun sembahyang. Daripada 13 ni, kan, senang ceritalah, 5 pantang larang tu tak perlu fokus sangatlah. Hampir-hampir tak berlaku. Jadi maksudnya ada 8 pantang larang yang perlu betul-betul kita kena fokus. Saya selalulah macam-macam jemaah langgar ni tuan-tuan, jangan langgar saya cukuplah. Kan? Itu sebab saya kata jangan segan-segan. Malu bertanya, langgar pantang. Selalu pepatah malu bertanya, sesat jalan. InsyaAllah tak sesatlah tuan-tuan. Kan? Malu bertanya, langgar pantang. Jadi jangan segan-segan tanya. Saya tak nak jemaah langgar-langgar. Langgar kena kambing RM500. Tak semput ke tuan-tuan? Bukan sikit, kan? Jadi kalau boleh jangan langgar pantang larang. Yang pertama, memakai pakaian bersarung atau berjahit atau bercantum dengan menyarung. Itu maksudnya. Pakaian bersarung, berjahit dan bercantum dengan menyarung. Ini bagi orang lelaki. Bagi orang lelaki. Orang perempuan mestilah kalau tak berjahit, tak bersarung, macam mana nak pakai? Ini orang lelaki. Yang kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Lelaki. Orang perempuan mesti tutup, pakai tudung. Orang lelaki. Maksudnya tak boleh pakai kopiah. Saya walaupun ustaz pakai kopiah, hari itu tak boleh pakai kopiah. Nak tunjuk tuan-tuan, perempuan, hari itu kita ni semua sama-sama saja. Kita daripada sini mungkin ada yang Datuk Seri, ada yang Tan Sri, ada yang PJK, PJJ, segala macam PJ tuan-tuan. PJ, pendidikan jasmani pun ada. Sebab ni kita kat sekolah. Sampai sana tu semua dah tak ada dah. Kita sama-sama sahaja. Itu suka saya ingatkan. Kita ni nak pergi menghadap Allah Ta'ala. Jadi kena jaga adab. Kat sana orang Arab tak kenal tuan-tuan Datuk Seri. Dia tanya apa makna Datuk Seri. Dia tanya kita apa makna Datuk Seri. Dia tak tahu. Pangkat tu hanya terpakai kat tempat kita je, tak pakai kat tempat orang lain.
Tapi tuan-tuan jangan panggil saya ustaz. Pak Arab kalau dengar panggil ustaz, oh tepuk kepala. Ustaz ni profesor. Jangan panggil. Panggil encik cukup lah kan. Kan ustaz, ustaz besar ni, profesor mana ni kan. Orang kita suka panggil ustaz, dia sebenarnya panggil muallim. Muallim ni cikgu. Itu je, senang. Jadi jangan tutup kepala. Ataupun sebahagian daripada kepala ni lelaki, pakai kopiah ataupun letak sapu tangan, tak boleh. Pakai payung boleh? Payung boleh. Yang dikatakan menutup kepala, menempel atas kepala. Kalau payung tak boleh, naik kereta tak boleh, naik bas tak boleh, tuan-tuan. Bas ada bumbung. Itu sebab kalau kita lihat siapa yang pernah pergi haji, kan? Ada jemaah haji beg dalam bas, jemaah atas bumbung. Beg dalam bas, jemaah atas bumbung. Dia faham tak boleh tutup kepala sampai dalam bas ada bumbung pun tak boleh. Itu tak, tuan-tuan. Tak apalah, kita tak boleh menyalahkan. Ini perbezaan pandangan masing-masing mazhab. Masing-masing cita-citanya ibadah nak dapat redha Allah. Kemudian menutup muka bagi wanita, bagi orang perempuan. Pakai purdah tak boleh. Saya perasan, tuan-tuan, orang pergi umrah, orang perempuan, masa kat Malaysia tak pakai purdah, kat sana tergedik-gedik pakai purdah. Saya guna perkataan gedik kenapa? Dia punya bulu mata 2 kali pusing, lentik. Pakai contact lens warna biru. Itu tak boleh. Pakai purdah untuk menutup daripada fitnah. Bukan tambah fitnah dengan bulu mata lentik 2 kali pusing dengan contact lens warna biru. Itu bukan. Dia punya jelingan, dia punya eyeshadow apa benda sampai belakang ni, contoh. Tak sepatutnya gitu, contoh. Jadi jaga. Berkenaan dengan menutup muka, pakai mask, contoh, boleh ataupun tidak? Kalau tuan-tuan baca tabung haji, saya bukan nak lawan tabung haji. Tabung haji betul. Saya dengan tabung haji 100 kali lebih betul. Tetapi saya nak mengambil pandangan lain. Fatwa daripada Majlis Fatwa Mesir. Kalau ikut tabung haji, pakai mask sekarang kena bayar dam. Lebih kurang RM60 bagi makan kepada 6 orang fakir miskin. Kalau ikut tabung haji. Tapi kalau ikut fatwa Mesir, tak perlu, kerana mask ini bukan tujuan menutup muka, tapi tujuan untuk kesihatan, untuk mencegah diri daripada terkena penyakit dan sebagainya. Jadi saya nak sebut mudah macam ni. Tak perlulah bayar RM60, pakailah macam biasa. Kita ambil fatwa daripada negara Mesir. Saya bukan kata fatwa Malaysia tak betul, tidak. Kita ambil yang mudah untuk kita laksanakan dan kita amalkan. Itu maksud dia. Kemudian pakai cermin mata. Orang perempuan pakai cermin mata hitam, no, tak boleh. Cermin mata biasa, pergi tengah hari, tempat tengah panas jadi hitam, tu lain. Tapi kalau beli khusus, Dolce Gabbana, betul tak? Saya main sebut je. Pakai sebesar-besar cermin pula, sampai separuh muka kita tutup. Tak boleh. Dikira sebagai menutup muka, kerana dia bersentuhan dengan muka. Tetapi kalau pakai face shield, kerana dia tidak terus melekat pada muka, maka dibenarkan. Tapi orang tak buat lah. Tapi kalau pakai cermin mata hitam, orang perempuan saya tak galakkan, tak boleh. Orang lelaki tak apa, boleh pakai cermin mata hitam. Tapi bawa cermin mata hitam kena bawa. Sebab kat sana cuaca panas, matahari terik. Selain waktu umrah, selain dalam keadaan ihram, kita nak pergi ziarah, saya galak pakai cermin mata, bawa satu payung. Jangan bawa payung meniaga. Payung kecil je. Payung yang simple tu, yang kecil tu. Kemudian memakai sarung tangan lelaki dan perempuan. Tu tak boleh.
Yang kelima, memakai bau-bauan sama ada pada badan, pakaian, makanan, minuman, menghidu ke dalam hidung. Jadi memakai bau-bauan, tadi saya sebut tadi, sebelum niat ihram. Sebelum pakai kain ihram, boleh pakai pada badan. Dan pakaikan pada badan sunnahnya, ini orang dah kahwin kerana Aisyah sebut beliau memakaikan minyak wangi pada badan Rasulullah. Ni nak buat umrah ni kena romantik-romantik ni, perjalanan rohani ni. Ni nak ingat balik. Tapi ketika niat jangan romantik sebelum saja. Okay. Saya nak ibarat begini. Kalau kita ni toke minyak wangi, berendam mandi minyak wangi pun tak apa, janji badan sahaja. Itu sebelum niat umrah. Bila dah niat, badan tak boleh, pakaian tak boleh, apa kena mengena dengan wangi, semua tak boleh. Jadi kenapa tak boleh pada pakaian? Saya bagi contoh. Kita pakai ni tuan-tuan, baju, saya sebut orang perempuan lah, sebab selalu orang perempuan keliru. Dia sebut, kain ihram lelaki, kami perempuan mana ada kain ihram. Baju tu kain ihram. Pakai pada baju, nanti sampai hotel di Mekah buka sebelum nak buat tawaf, nak mandi, nak segarkan badan. Jadi bila pakai balik baju tu, dikira sebagai memakai wangian pada diri kita. Itu yang tak boleh. Tapi kalau terkena pada baju dan kita tak tanggalkan, ataupun terkena dimaafkan, maka boleh, tak mengapa. Yang tak boleh, bila dah pakai, nanti kita buka, pakai balik, maka sudah dikira memakai wangian pada diri kita ketika mana ihram. Nanti dalam hotel, nak ke Masjidil Haram untuk tawaf, macam-macam kedai minyak wangi. Dia hidupkan asap bukhur minyak wangi tu, bauan wangi tu, gaharu. Jangan kita pergi ambil, bau, ambil bau. Orang Arab dia suka macam tu. Tapi dia bukan ihram. Kita dalam ihram tak boleh dalam keadaan begitu. Okay. Kemudian seterusnya, saya mengajar tak sama macam orang lain. Orang lain berdiri penat duduk, saya penat duduk baru berdiri. Kemudian memakai minyak di rambut, di kepala, di bulu-bulu di badan, maka tak dibenarkan. Ustaz, pakai minyak angin. Minyak angin tu bukan untuk perhiasan. Ini perhiasan untuk solat. Minyak angin untuk kesihatan. Ustaz, bau minyak kapak, boleh dengan niat untuk nak elak sakit kepala, untuk menawar sakit kepala. Tapi kalau sengaja bau, sedap Ustaz, saya ni memang gian bau minyak kapak, wangi Ustaz, tak boleh, kerana dia dah termasuk dalam wangi-wangian. Jadi maksudnya tujuan dan niat kita. Contohlah kita masuk hotel, kita nak mandi pakai sabun. Sabun ada wangi-wangian tak? Ada. Tapi apa niat kita? Untuk membersihkan badan, bukan berwangi-wangian. Tetapi saya galakkan, tak perlulah. Mandilah, mandi koboi dulu untuk segarkan badan. Nanti dah habis ibadah umrah, barulah kita barulah kita mandi menggunakan sabun yang wangi. Menanggalkan rambut atau bulu pada seluruh badan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Contoh, kadang-kadang orang habit, lelaki lah, cabut, tak boleh. Tunggu dalam kapal terbang, dia dah niat awal-awal daripada KLIA, dia bosan, tak boleh, jangan cari pasal. Itu tak dibenarkan. Itu termasuk dalam sengaja. Tapi contoh, sampai hotel, buka tudung, tengok ada rambut, tu tidak mengapa, tidak sengaja. Mandi, shower, suruh mandi, tengok rambut jatuh, tidak sengaja, bukan sengaja. Tidur atas katil, atas bantal, kepala kat bantal, bangun tengok kat bantal ada rambut, tak mengapa, kerana tidak sengaja. Kemudian yang ke-8, yang terakhir sebelum kita berhenti rehat dulu. Yang ke-8, mengerat atau memotong kuku. Mengerat atau memotong kuku, sama ada guna kepit kuku ke, guna gigi pun tak boleh. Ada orang habit,
Sebenarnya lama sangat dalam kapal terbang, tergigit satu. Tak boleh. Kalau dia dah niat umrah, maka dia sudah melanggar pantang larang dalam ihram. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita akan sambung yang ke-9 sampai yang ke-13 selepas daripada kita berhenti rehat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cuma kali ni mungkin kita kena jaga masa kan, sebab kita nak buat sekali praktikal di luar, tapi kat luar tu tak sah sebab bukan tempat yang sebenar. Jadi kita akan sambung kembali berkaitan dengan pantang larang semasa ihram. Saya ulang balik sedikit. Yang pertama, memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum dengan cara menyarung bagi lelaki. Yang kedua, menutup kepala ataupun sebahagian kepala bagi lelaki. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Yang keempat, memakai sarung tangan bagi lelaki dan wanita. Yang maksud sarung tangan ini, tadi ada jemaah tanya, bukan sarung lengan. Sarung lengan tu lain. Itu kena pakai orang perempuan. Orang lelaki tak boleh lah. Orang perempuan kena pakai sarung lengan untuk tutup aurat. Yang tak boleh ni, pergelangan ke atas ni, 5 jari ni dan sebagainya. Suka saya ingatkan, kadang-kadang saya nampak, khususnya jemaah daripada negara lain, dia pakai sarung lengan dia sampai menutup atas ni. Saya tak galakkan. Buka, jangan tutup sangkut-sangkut ke atas ni. Hanya pakai sarung lengan sampai kepada pergelangan tangan. Kemudian seterusnya, memakai bau-bauan sama ada di badan, di pakaian, pada makanan, pada minuman dan sebagainya. Yang keenam, memakai minyak di kepala ataupun janggut untuk merapikan minyak rambut dan sebagainya. Yang ketujuh, menanggalkan rambut atau bulu ataupun gunting ataupun cabut dan sebagainya. Yang ke-8, mengerat atau memotong kuku. Ini kita dah bincangkan tadi, 8 perkara berkenaan pantang larang semasa ihram. Maka kita sambung yang ke-9. 9, 10, 11, 12 dan 13 ini kena tahu, tetapi tak perlu fokus sangatlah, sebab lazimnya jarang berlaku, hampir-hampir tidak berlaku. Yang ke-9, menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Satu, tanah haram tak banyak pokok. Yang kedua, dalam bas tak ada kerja nak berhenti tepi jalan cabut pokok. Memang hampir-hampir tak berlaku. Di kawasan sekitar Masjidil Haram tak ada pokok langsung, melainkan jalan tar ataupun lantai simen ataupun marmar. Itu sahaja. Kemudian yang ke-10, memburu binatang buruan. Lazimnya memang takkan memburulah ke sana. Apa nak buru pun kita tak tahulah. Manalah tahu tuan-tuan nak bawa lastik burung merpati kat sana. Tak ada, kita tak buatlah. Jadi matlamat semua jelas untuk melaksanakan ibadah umrah. Yang ke-11, berkahwin, mengahwinkan, menerima wakil kahwin. Ini pun kena ambil teliti sikit lah. Manalah tahu ada yang betul-betul pergi sana nak menikah kat sana. Ada memang. Tengok artis-artis kita kan, dia tak nak nikah kat sini, dia nak nikah kat sana. Nikah di Tanah Suci, di Masjidil Haram. Balik, kahwin sehari, cerai. Tak gunalah. Nikah mana-mana tak apa, yang penting belajar agama. Suami faham tanggungjawab suami, isteri faham tanggungjawab isteri. Itu yang penting. Tapi kalau ada, maka tak boleh. Kalau berkahwin, perkahwinannya pun tidak sah, terbatal. Yang ke-12, melakukan pendahuluan persetubuhan. Minta maaf ataupun disebut, minta maaf saya sebut mukadimah jima'. Saya yang dah kahwin faham lah, yang belum kahwin jangan faham. Nanti sampai satu masa nanti. Jadi jangan. Itu saya kata jangan bergurau-gurau, melampau-lampau. Saya kawan-kawan yang tahun ni yang jadi mutawif untuk jadi petugas haji, kan tahun ni kan pergi muda-muda kan, banyak jenis, aduh pening kepala. Yalah, mungkin tak berapa nak faham kan, duk makan, duk atas pangku suami apa semua. Jangan terlajak, nyaya, dahsyat dia. Kalau terlajak, dia jatuh yang ke-13, melakukan persetubuhan. Kalau terjadi begitu, apa dam dia?
dam dia dengan seekor unta. Unta 4-5 ribu ringgit tuan-tuan. Pening tuan-tuan. Seekor unta. Kalau tak mampu unta, beri makan orang dengan nilai pun seekor unta. Sama juga tuan-tuan. Pusing-pusing pun sama nilai dengan seekor unta. Jadi kena jaga. Jadi 9 sampai 13, 5 perkara ni jarang-jarang berlakulah. InsyaAllah tak berlaku. Kemudian kita masuk berkenaan dengan ibadah tawaf. Apa maksud tawaf? Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Maka itu disebut dengan tawaf, dengan makna tawaf, dengan syarat-syarat yang tertentu. Maka tawaf ini kita boleh bahagikan kepada, kalau di sini 3, saya tambah satu lagi lah, yang ini 4. Yang ini tawaf umrah, tawaf haji. Yang ini tawaf wajib lah. Kemudian tawaf sunat, boleh dilakukan bila-bila masa. Kemudian tawaf wada' ataupun wida'. Wida' pun boleh, wada' pun boleh. Yang ini tawaf selamat tinggal, bila mana kita nak meninggalkan kota Mekah, sebagai menghormati dan memuliakan Baitullahil Haram. Kemudian syarat dan sunat ketika tawaf. Syarat-syarat dan perkara sunat ketika tawaf. Bila masuk syarat, kalau tak terpenuhi, maka tidak sah tawaf tu. Syarat dia bukan rukun, tetapi dia perkara komponen penting dalam menentukan ibadah itu sah ataupun tidak. Jadi tidak cukup syarat, maka tidak sempurna ibadah itu, maka tidak sah ibadah itu. Yang pertama, suci daripada hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Kena belajar sikit lah, banyak ulang kaji, baca buku Fardu Ain. Ada jemaah dia keliru. Dia kata hadas besar, buang air besar. Tak pening tuan-tuan. Ustaz, saya hadas besar nak kena mandi, haji buat apa? Tadi saya buang air besar. Buang air besar tak perlu mandi lah, berwuduk sahaja. Itu sebab saya kata ulang kaji. Ulang kaji. Isunya berkenaan perempuan, tadi saya sebutkan perempuan haid. Berkenaan perempuan haid, dia tak boleh tawaf kerana dia dalam keadaan berhadas, dalam keadaan haid, berjunub. Dia tak boleh. Jadi saya minta kalau berlaku begitu, sila maklum pada saya, kita akan aturkan macam mana untuk boleh buat. Kerana contoh gini, ini kita ikut fatwa orang perempuan. Mungkin orang lelaki dia tak tahulah, tak sedar. Saya tahu sebab belajar, bukan sebab saya keluar haid. Antara haid, orang perempuan ni haid dia lebih kurang seminggu lazimnya. Daripada seminggu tu kadang-kadang antara satu haid dengan haid, ada kadang-kadang berhenti sekejap antara haid tu. Ada berhenti sekejap. Berhenti sekejap tu dipanggil dengan fatrah naqa'. Fatrah naqa'. Fatrah naqa' tu fatwa boleh orang tu dia mandi, boleh dia pergi tawaf ketika fatrah tu. Boleh. Jadi kena maklumlah supaya kalaupun memang belum betul berhenti haid tapi ada fatrah naqa' berhenti seketika tu, ambil peluang tu untuk dapat melakukan ibadah umrah, selesaikan walaupun dengan satu umrah. Saya pernah tuan-tuan, yalah jemaah kadang-kadang dia ramai, dia pun tak boleh fokus, kadang-kadang segan. Tuan-tuan jangan segan dengan saya, sebab saya nak pastikan semua dapat buat umrah walaupun sekali, dan buat yang terbaik. Bila segan tak nak cerita, sampai balik lalah kata, ustaz saya tak buat umrah, rugi tuan-tuan, rugi. Kemudian suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Badan insya-Allah tak ada apa, pakaian kena hati-hati, tempat tawaf pun insya-Allah tidak ada najis. Yang ketiga, menutup aurat. Macam saya sebut tadilah, kalau lelaki atas sedikit daripada pusat sehingga bawah sedikit daripada lutut. Lelaki pun kena jaga, kadang-kadang dia pakai kain ihram dan memang terlucuk ke bawah dah, londeh ke bawah, nampak pusat. Kena hati-hati. Kemudian dia melangkah tu kadang-kadang terlangkah lebih, ternampak pula peha dan sebagainya. Contoh, ini orang lelaki. Orang perempuan 3 perkara. Stokin lengan, kemudian dengan dagu. Pastikan bawah dagu ni ditutup, pakai tudung elok-elok. Jangan nampakkan leher. Kemudian yang keempat, bermula dari sudut Hajarul Aswad
Nanti kita akan praktikal kita nanti di luar, saya akan tunjukkan. Dia ada sujud Hajarul Aswad, masing-masing tahulah. Walaupun belum pernah pergi, kat gambar pun dalam Google pun banyak, kita boleh tengok. Dan berniat tawaf jika tawaf wada', sunat atau nazar. Tadi dalam video tabung haji tadi video tu tabung haji dipaparkan. Dia ada niat tawaf. Allahumma uridu tawaf. Ya ini, ya Allah, aku berkehendak untuk melakukan tawaf. Tawaf kalau umrah, niat tawaf hukum dia sunat. Jadi ikut mutawif. Kalau mutawif niat, sama-sama niat. Kalau mutawif tak niat, tak lafaz niat, tak niat pun tak mengapa. Kenapa? Niat umrah tadi dah merangkumi tawaf, sa'i dan terus dengan bertahlul. Kecuali tawaf wada', tawaf selamat tinggal, dia ada niat khusus, wajib niat. Tawaf sunat, wajib niat. Tawaf nazar, yakni tawaf nazarlah, berjanji dengan Allah, wajib kena niat. Yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri, berjalan ke hadapan. Jadi maksudnya Kaabah belah kiri kita, ni bahu kiri, belah kiri kita. Pastikan jangan terpaling. Jangan terpaling. Kalau terpaling, maka segerakan kembali bahu kita menghadap ke arah Kaabah. Kena hati-hatilah. Ini tak ada isu lah, sebab kita masuk je, memang semua orang pusingan dengan pusingan yang sama. Dia takkan tersalah arah. Takkan. Dia mesti pusingan dengan pusingan yang sama. Yang keenam, mengelilingi Kaabah dengan 7 kali dengan yakin. Pusing 7 kali dengan yakin. Nak yakin ni mudah je. Ikut mutawif. Mutawif habislah kita. Senang cerita. Mutawif dia ada alat macam saya bawa tasbih, saya kira satu. Satu lagi, dalam tawaf ini kita tak terikat dengan zikir-zikir tertentu. Memang ada buku panduan dalam ni pun tak ada ditetapkan dengan zikir khusus. Maksudnya apa? Kalau saya ada susunan zikir yang saya buat, ya memang kalau habis zikir tu 7 pusingan. Memang saya dah susun zikir tu. Astaghfirullah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Habis memang cukup 7 pusingan. Jadi ikut mutawif lebih. Kalaulah tak yakin, nanti ada perbincangan dia. Kalau tak yakin, macam mana dengan yang tak yakin itu? Yang ketujuh, berjalan bertujuan untuk tawaf. Bukan jalan pusing-pusing saja-saja, ronda-ronda, tak boleh. Bukan nak cari orang, tapi berpusing dengan niat tawaf. Yang ke-8, dilakukan di dalam Masjidil Haram atau di luar Hijr Ismail dan Syazarwan. Nanti saya akan tunjuk apa itu Hijr Ismail dan apa itu Syazarwan. Kemudian sunat tawaf, berjalan kaki. Kalau naik kenderaan sunat tak? Sunat. Sekarang ada skuter. Nabi tawaf naik unta. Jadi kita tak bawa masuk unta, harap marah. Jadi kita guna skuter yang disediakan. Kena bayar. Satu kepala RM75 untuk tawaf, tambah lagi RM75. Silap saya, RM75 untuk, bukan, dia RM130 total bahagi 2. Berapa? RM172, 50 sen. Lebih kurang lah macam tu, tuan-tuan. Jadi RM75. Saya pun ingat matematik fail sikit lah. Saya kira duit macam tu. Jadi lebih kurang gitulah. Dia RM130 untuk tawaf dan sa'i. Kalau tak mampu, maksudnya tak mampu nak jalan kaki, naik kursi roda, saya tak galakkan tolak. Kalau nak tolak sendiri, memang jauh. Dia tak boleh tolak di dataran sekarang. Hanya di tingkat 1 sahaja. Hanya di tingkat 1. Nak upah RM300. Upah petugas. Tuan-tuan tak boleh upah saya tolak. Dia ada petugas dia sendiri, Masjidil Haram ada baju dia. Minta upah RM300. Lebih baik RM300 tu naik skuter, boleh naik 2 orang.
naik skuter. Jadi jangan salah faham, bukan satu skuter satu orang, satu kepala. Skuter ada yang naik seorang-seorang, ada yang naik dua orang. Jadi bayaran bukan ikut skuter tapi ikut kepala. Satu kepala 130 rial. Jadi 65 rial lah seorang. 65 rial. Sambil cakap sambil kira. Jadi berjalan kaki. Kemudian beritibak. Itibak ni apa dia? Tadi pada orang lelaki mendedahkan bahu di sebelah kanan. Pakai ihram, mendedahkan bahu di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, melakukan ramal bagi tawaf diiringi dengan sa'i, yakni lelaki 3 pusingan pertama. Lazim kalau kita ramai-ramai buat umrah mutawif, memang tak galakkan untuk ramal, lari untuk lelaki. Kita jalan sama-sama sampai habis. Tapi kalau buat umrah sendiri-sendiri, itu ikut kepada kemampuan masing-masing lah. Yang keempat, istilam Hajarul Aswad dan menguncupnya. Istilam ni mengucup, senang cerita lah. Kita sekarang nak cium Hajarul Aswad hampir macam tak boleh. Dulu dia tak kepung, boleh bergasak. Sekarang nak gasak macam mana? Semua dikepung. Semua dikepung, tak boleh. Jadi daripada jauh sahaja kita lambai Bismillah, Allahu Akbar, kemudian kita kucup pada mulut kita, seumpama konon-konon kita mengucup akan Hajarul Aswad. Itu sebagai isyarat sahaja. Yang kelima, membaca zikir dan doa. Macam saya sebut tadi, tidak terikat dengan zikir dan doa-doa tertentu. Doa yang paling afdal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang digemari oleh Nabi SAW. Tapi lazimnya kalau mutawif, kita akan ada alat bantu dengar. Saya pun tak pasti ada bawa ataupun tidak. Ada tuan-tuan. Kita ada alat bantu dengar. Masing-masing akan dapat seorang satu pakai earphone di telinga. Saya cakap, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan cakap, saya tak tahu. Dia satu hala sahaja. Saya cakap, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan cakap, saya tak tahu. Ustaz, saya hilang. Ustaz, saya kat mana? Saya tak tahu. Jadi dengar arahan saya sahaja. Saya tak boleh dengar cakap orang lain. Memang saya takkan boleh dengar. Tapi nanti saya zikir, saya doa, dengarlah. Kalau nak ikut zikir saya, doa dengan saya, dengarlah. Kalau tak nak cabut, bawalah zikir doa tersendiri. Saya galakkan gini. Beli satu buku 55, buku kecil itu kan. Tulis kat situ doa-doa kita. Ketika saat kita tawaf, ketika itu mustajab doa. Kalau kat kawasan Kaabah tu berapa banyak tempat mustajab doa? Banyak. Senang cerita, pusing seluruh Kaabah tu, sekali pusing tu pun dah, kalau kita doa dah dapat semua tempat-tempat mustajab doa. Jadi tulis doa-doa kita. Ustaz nak tulis bahasa Arab tak reti, bahasa Melayu cukup. Tak disyarat bahasa Arab. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan keluarga kami, permudahkan rezeki kami. Macam-macam lah doa. Tu saya galakkan tuan. Saya galakkan. Kemudian yang keenam, berturut-turut 7 kali pusingan. Lazimnya saya tak pernah berhenti-berhentilah. Mesti kita akan habiskan 7 pusingan. Sebab tawaf ni tak memenatkan seperti mana sa'i. Tawaf ni mudah kan? Kemudian yang ke-8, yang ke-7, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Ini suka saya ingatkan tuan-tuan. Ini zaman ni lah, zaman kita ni ada telefon bimbit tuan-tuan. Sambil tawaf tuan-tuan, video call. Apa lagi? Facebook live. Macam-macam mak nenek dia tunjuk tuan-tuan. Tapi orang Malaysia saya tak pernah jumpa. Orang Malaysia saya tak pernah jumpa. Tahniah kita sebagai warga negara Malaysia. Tapi ni tak mana-mana tuan-tuan, dia bergorak dengan kawan. Satu tuan-tuan, ibadah ni perlu kepada hati, khusyuk. Kalau ni tuan-tuan, kita ni satu tak ada adab tuan-tuan. Muka berpaling ke arah ni tuan-tuan, tak elok. Sepatut menghadap ke depan. Bahu kiri kita menghadap ke arah Kaabah. Tawaf dengan cantik, dengan khusyuk, doa pada Allah, zikir dan sebagainya.
bukan tengok handphone. Yang kedua, kita ganggu orang lain. Ni. Sekali orang nak tawaf, tapi sebabkan dia pelan-pelan, ketawa-ketawa, habis tuan-tuan. Rosak betul tuan-tuan. Saya dengan saya sebut macam ni. Saya tegaskan dengan saya, haram guna telefon ketika mana umrah. Faham Ini bukan haram syarak, tapi haram bila ikut saya guna handphone ketika melaksanakan umrah. Lah habis umrah, pakailah telefon. Ketika umrah, hati-hati. Jangan lari fokus niat kita dalam melakukan ibadah umrah. Kemudian solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf. Nanti mutawif akan berikan arahan ataupun berikan panduan di mana untuk kita solat sunat tawaf. Sunatnya menghadap ke makam Ibrahim. Nanti saya akan tunjuk gambar apa itu makam Ibrahim. Tapi ramai orang, kadang-kadang kawasan tu memang sengaja ditutup oleh kerajaan Saudi. Maka mana-mana tempat pun kita boleh sembahyang sunat, sembahyang sunat tawaf. Okey. Ini gambar Kaabah secara umumnya. Ini Hajarul Aswad. Sebelah dia tu ni pintu Kaabah. Antara pintu Kaabah, antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tu tempat mustajab doa. Dekat dalam ni dia tak ada makam Ibrahim, tapi kedudukan dia dekat perkataan Blackstone tu, situlah kedudukan makam Ibrahim, mustajab doa. Kemudian kawasan separuh bulat ni Hijr Ismail, mustajab doa. Di situ ada pancur emas, mustajab doa. Kemudian rukun Yamani ni, sudut terakhir sebelum sampai kepada sudut Hajarul Aswad, itu pun mustajab doa. Kemudian sampai kepada Hajarul Aswad pun mustajab doa. Senang cerita, setiap pusingan kita mustajab doa. Tu saya galakkan beli buku 5 tulis doa kita, supaya kita tak lupa dengan apa yang kita nak doakan. Mudah-mudahan dimustajabkan doa kita di tanah suci nanti. Kemudian aurat lelaki semasa tawaf. Saya ringkaskan, aurat seperti biasa, atas sedikit daripada pusat sehingga bawah sedikit daripada lutut. Jadi kena jagalah. Dan aurat bagi orang perempuan, yakni menutup seluruh tubuh badan kecuali muka dan sampai kepada tapak tangan sahaja. Pergelangan tangan ke bawah ataupun pergelangan tangan sampai ke ketiak kena tutup dengan rapi dan sebagainya. Ini disebut tentang bawah dagu kena jaga. Jangan nampak kepada zahir leher kita. Kemudian pergelangan tangan, macam saya sebut tadi. Anak rambut, pakai apa orang kata perempuan? Pakai, saya pun tak tahu. Sebelum pakai tudung ada pakai lagi satu serkup tu kan, scarf kan. Tak apa, saya pun tak tahu, kita tak pakai. Kadang-kadang orang perempuan dia sarung tudung je, dia tak pakai benda tu. Jadi nampak anak rambut dia, tak boleh kan? Pakai stokin yang tebal pakai stokin yang tebal. Kemudian orang pakai cermin mata, kadang-kadang sini terkeluar sikit, orang perempuan. Orang lelaki tak apa, orang perempuan kena jaga. Kemudian antara kesalahan ketika tawaf, perkara kesalahan ketika tawaf, terbuka aurat dengan sengaja. Kalau terbuka tu bukan membuka sepatutnya perkataan dia. Membuka aurat dengan sengaja tak boleh. Automatik batal pusingan itu. Tawaf ni kena faham begini Walaupun tawaf ni 7 pusingan satu set, tapi dia bukan batal semua. Pusingan yang keberapa batal, pusingan tu sahaja. Tuan-tuan jangan nanti dah pusingan ke-7 batal, buat lagi daripada pusingan pertama. Penat kita. Dia tak. Kalau pusingan ke-7 batal, pusingan ke-7. Pusingan ke-5, pusingan ke-5 sahaja. Bukan semua pusingan. Yang kedua, menyentuh Kaabah kelambunya termasuk syazarwan. Tadi kita patah balik tadi. Sini tak ada syazarwan dia. Kalau perasan, ni binaan dia dekat kawasan bawah-bawah ni, sebenarnya dia ada tebing. Itu dipanggil dengan syazarwan. Senang cerita, kita tak akan sentuh tempat-tempat ni. Kenapa? Kerana sekarang semua tempat ni ditutup. Tak adalah orang boleh dapat nak bergayut pada kelambu Kaabah dan sebagainya.
Kemudian terpesong niat seperti sibuk mencari kawan. Tapi insya-Allah perkara ni tak berlakulah. Yang keempat, bab cerita cari kawan ni saya nak pesan satu. Bila kita pergi dengan mutawif, kalau boleh ikutlah arahan mutawif. Saya pernah kena tuan-tuan, jemaah hilang. Sebenarnya banyak kali, setiap kali pergi ada je yang hilang. InsyaAllah boleh cari kan? Jemaah hilang. Lepas tu saya cakap dengan jemaah yang lain, tunggu saya di sini, jangan pergi mana-mana, biar saya pergi cari. Kita pergi cari. Yang hilang dah jumpa, hilang pula yang lain. Yang lain tu macam mana boleh hilang? Dia dah selalu pergi umrah. Dia kata tak apa. Dia cakap dengan kawan-kawan lain, aku nak pergi tolong cari sekali dengan Ustaz Aziz, nak tolong. Lah dia hilang. Tunggu, tak dapat, pergi cari balik. Cakap, Ustaz, saya nak tolong Ustaz, saya pun tak tahu saya dekat mana. Dah satu hal. Itu sebab saya kata tak perlulah. Memang tuan-tuan niat betul nak permudahkan saya, tapi berdasarkan situasi pengalaman saya tak perlulah. Takut nanti bukan membantu mengurangkan masalah, tapi bertambah masalah. Dia sebenarnya macam kami ni mutawif ada sistem. Kami boleh cari, tapi kita tak nak ceritalah. Ada cara dia, ada cara dia. Kemudian menyentuh dan memasuki Hijr Ismail. Itu tadilah pusingan binaan separuh bulan. Itu pun kita tak boleh nak sentuh sekarang, bahkan nak masuk pun tak boleh. Jadi kalau menyentuh memasuki Hijr Ismail, maka batal tawaf kita. Yang kelima, tidak yakin 7 pusingan. Maka tidak yakin belum sempurna tawaf, maka kena sempurna. Kalau dia kata 6-7, ambil yang paling sedikit 6, habiskan, tambah lagi 1 7. 5-6, ambil paling sedikit 5, tambah lagi 2. Jarang dengar 5-7 kan. Kalau 5-7 pun ambil yang paling sedikit 5, tambah lagi 2 pusingan. Cuma kalau berlaku beginilah, mutawif dah habis, cakap, Ustaz kan, kejar Ustaz, saya belum habis 2, saya nak tambah lagi. Bagi tahu supaya kami tunggu dan kami tak akan tinggalkan. Takut nanti tertinggal, orang yang kali pertama tak tahu mana pula tempat sa'i, tak jumpa pula Bukit Safa, Bukit Marwah, mana puncaknya. Sebab Safa Marwah tu dalam bangunan. Kan baru kali pertama pusing, mana tak jumpa dia orang pergi sa'i kat mana. Lalah balik hotel. Ada pengalaman tuan-tuan, saya jumpa jemaah, sebab mungkin tak belajar lah, tak tumpu pada belajar tentang ibadah umrah. Sampai sana kan, dia orang tawaf, dia tak tawaf, dia sa'i je. Lepas tu dia tahlul. Besok tu buat umrah kedua, dia tawaf tapi dia tak sa'i. Saya tanya, Hajar kenapa tak sa'i? Semalam saya dah sa'i, hari ni tawaf je. Saya tanya, dah gunting belum? Dah, habis. Dah langgar pantang larang. Dia boleh jadi kalau dia kata semalam saya dah tawaf, hari ni saya sa'i je, boleh jadi kan. Kalau dia tak nak gunting, dia nak dalam keadaan berihram, dalam keadaan nak jaga pantang larang, boleh, tak ada isu. Tapi masalahnya dia buat tak ikut tertib pula tu. Sa'i dulu, kemudian tawaf, kemudian dah bergunting dulu. Tu kena belajar lah. Tu sebab saya kata penting kan, ikut mutawif lah. Itu paling mudah. Kemudian belum cukup 7 pusingan, kemudian terus sa'i, bergunting kerana dibimbangi ditinggalkan oleh kawan suami dan isteri. Itu sebab apa-apa beritahu maklum pada mutawif, dan kita akan tunggulah. Sama-sama kita habiskan tawaf, sama-sama kita habiskan sa'i. Saya tak nak ada yang terkurang, yang tak sempurna, yang melanggar pantang larang dan sebagainya. Kemudian perkara makruh ketika tawaf, makan dan minum semasa tawaf. Ini lazimnya tak berlakulah. Yang kedua, bercakap-cakap percakapan yang kurang sopan semasa tawaf. Boleh tak cakap masa tawaf? Boleh, tak digalakkan.
apatah lagi percakapan yang lara. Tapi kadang-kadang kena cakap macam saya cakaplah bagi arahan. Okey, kita dah masuk pusingan yang ke-7. Untuk habiskan tawaf, selepas daripada ni kita akan berkumpul di kawasan segini. Contohlah. Jadi kena bagi tahu. Kalau tidak, jemaah pun mana ustaz dah hilang ni, senyap je. Tak boleh juga. Jadi percakapan yang penting sahaja. Yang ketiga, baca doa dengan nyaring. Kenapa tak boleh? Kerana kita ganggu orang lain pun nak doa, orang lain pun nak zikir, nak baca Quran. Kita baca kuat-kuat tuan-tuan, sampai bergegar-gegar telinga orang tuan-tuan. Tak boleh. Bercakap menggunakan telefon bimbit, tu tadi tu saya sebut. Jangan. Saya cakap ginilah tuan-tuan, selagi mana masih dalam ihram umrah, jangan guna. Ambil gambar pun saya tak galakkan. Tak galakkan dalam Masjidil Haram. Jangan. Ni kadang lepas tawaf, lepas solat sunat tawaf, bergambar. Tak payah dulu. Nanti dah habis, dah lepas ihram, nak ambil gambar, ambil lah. Maksudnya jaga adab. Tuan-tuan, contoh, kita sembahyang buka handphone, elok tak elok tuan-tuan? Jelas tak elok, sebab dalam ibadah kan. Samalah ketika ihram, tengah ibadah, takkan nak pakai handphone lagi. Ni kena jaga adab. Tapi dalam bas nak pergi Mekah tu, tengoklah tak ada apa. Ini saya sebut dalam perbuatan ibadah tu, tawaf, sa'i dan seterusnya. Kemudian melakukan ramal dalam semua pusingan. 7 pusingan, 7 dia lari, nak cepat. Makruh hukum dia. Yang keenam, menahan kentut, buang air kecil dan buang air besar. Menahan kentut, menahan buang air kecil dan buang air besar. Tapi selalunya kat hotel kita dah siap-siap dah. Kita tak sampai-sampai je terus masuk Masjidil Haram. Tak. Kita rehat kat hotel 1 jam ke 2 jam, mandi, rehatkan badan, tenang-tenang dulu. Kita berkumpul di lobi dan bergerak sama-sama ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Jadi jangan susah hati. Kemudian tawaf wada', yang ni tawaf selamat tinggal ataupun dipanggil tawaf wida'. Yang ni apa dia? Meninggalkan Mekah lebih daripada 2 marhalah. Meninggalkan Mekah lebih daripada 2 marhalah, 91 km ataupun lebih. Jadi ada 3 kat sini. Orang yang bermusafir meninggalkan Mekah lebih 2 marhalah, 91 km, wajib untuk melakukan tawaf wada'. Yang kedua, meninggalkan Mekah tak sampai 2 marhalah tetapi bermukim di luar Mekah selama 4 hari ke atas, maka diwajibkan untuk tawaf wada'. Yang ketiga, orang yang meninggalkan tawaf wada' maka dikenakan dam, tertib dan takdir. Kena sembelih kambing dan seterusnya lah. Tak mampu dan sampai yang terakhir lah. Persoalannya gini, saya sebut awal-awal tuan-tuan, jangan keliru, jangan susah hati. Dalam trip ni nanti akan ada ziarah ke Taif. Taif ni lebih 91 km, lebih 2 marhalah. Jadi kalau kita ikut yang ni, wajib untuk tawaf wada', tawaf wida', tawaf selamat tinggal. Yang pertama, saya bagi satu solusi. Kalau tuan-tuan nak berpegang dengan pandangan wajib tawaf wada' sebelum daripada azan subuh. Dia lepas subuh, lebih kurang pukul 7 pagi kita akan bergerak ke Taif. Jadi pastikan tawaf wada' sebelum azan subuh. Cuma saya bagi tips, orang lelaki kena pakai kain ihram. Kalau tak boleh masuk ke dataran tawaf. Syarat sekarang nak masuk dataran tawaf mesti pakai kain ihram. Jangan niat umrah, berlakon sahaja. Berlakon, bukan kita menipu kan? Kita ada hak tapi peraturan menetapkan begitu. Jadi kita nakkan hak kita terpaksa berihram. Jadi pakai pakaian ihram ni orang lelaki. Tawaf, orang azan terus main subuh, balik hotel, tukar baju, naik bas kita ke Taif. Okay. Tapi kalau kadang-kadang mungkin ada yang pengalaman ikut agensi lain yang tak ada tawaf wada', terus pergi Taif. Macam mana tu Ustaz? Boleh juga. Kerana dalam mazhab Syafi'i ada pandangan yang marjuh. Pandangan yang marjuh ni pandangan yang
Dia dua, rajih marjuh. Rajih ni yang lebih kuat, marjuh ni yang sederhana lah, kan? Jadi ada pandangan yang marjuh dalam kitab Hasyiah Imam Bajuri, kan, mengatakan hanya sunat sahaja tawaf wada. Maksudnya kalau ditinggalkan tidak berdosa. Jadi saya bagi dua hukum. Saya tak ajar ikut mana salah satu, boleh pilih. Dan kalau ikut salah satu ada jawapan dia, kan, ataupun ada alasan dia. Yang nak buat pun ada alasan, yang tak nak buat pun ada alasan. Jadi kita tabik, hormat pandangan masing-masing. Itu jelas, mudah faham gitu. Kenapa saya sebut? Nanti kalau orang lain nanti kan tak buat, kita kata yang tak buat betul. Tak betul, kan? Kita kejar dia, suruh dia menyembelih je nanti, kan? Kan orang yang buat pula kita kata, kau kenapa kau buat, bukan benda ni sunat ke? Kan menyalahkan. Jadi saya bagi tahu dua-dua. Mudah. Boleh ikut antara salah satu. Kalau ikut tabung haji Malaysia, memang kena buat lah. Memang kena buat. Dan kalau tanya saya, buatlah supaya hilang keraguan. Itu lebih mudah. Kemudian seterusnya, perkara yang boleh dilakukan setelah tawaf wada. Setelah tawaf wada, dia senang cerita macam ni lah, nak mudah faham. Daripada hotel nak ke dataran Kaabah untuk tawaf, kita tak terikat dengan pantang larang. Tak ada isu. Selepas tawaf, sampai nak balik ke hotel, kita terikat dengan beberapa pantang larang, peraturan, syarat. Tetapi selepas keluar daripada bilik hotel nak bergerak, kita tidak lagi terikat dengan pantang larang. Jadi maksudnya yang terikat dengan syarat-syarat tertentu, pantang larang tertentu, ketika nak tawaf, habis tawaf nak balik ke hotel, yang ni ketika di masjid, perjalanan nak balik ke hotel, masuk dalam hotel, terikat dengan pantang larang. Okey. Jadi disebut di sini perkara yang dilakukan, yang boleh dilakukan setelah tawaf, yakni makan dan minum di bilik hotel. Boleh, tidak ada isu. Bahkan makan dan minum di Masjidil Haram pun boleh. Ini minum air zam-zam selepas daripada tawaf. Menunaikan solat sunat tawaf, mengucap Hajarul Aswad, memegang Kaabah, minum air zam-zam dan berdoa, ini berlaku dalam Masjidil Haram, dibenarkan. Menunaikan solat fardu dengan syarat waktu solat masuk ketika di sekitar Masjidil Haram. Menunaikan solat fardu dengan syarat waktu solat masuk ketika masih di sekitar Masjidil Haram. Senang cerita macam ni lah tuan-tuan. Habis kita tawaf, kalau masuk waktu zuhur contohlah, kita dah keluar masjid, tak perlu patah balik ke masjid untuk solat di masjid. Kalau tak nak ada isu lah, tak nak keraguan dan sebagainya, boleh solat di hotel. Hotel kita ni dekat-dekat, semua depan-depan, 50 meter soft walk. Jadi kalau ikut fatwa di sana, bahkan itu fatwa dalam mazhab Maliki juga, kan, sah sembahyang di hotel dengan syarat mendengar bacaan imam. Takbir intiqalatnya kita tahulah, yang dia rukuk, tidak sujud dan sebagainya. Hotel yang dekat-dekat ni semua dalam hotel ada speaker. Kalau ikut fatwa Saudi, sembahyang dalam hotel, bilik hotel kita sah, berimamkan Masjidil Haram. Jangan buat tuan-tuan, bayar mahal sembahyang dalam hotel, sembahyang Masjidil Haram lah. Boleh tuan-tuan kalau ikut fatwa sana. Ya, ini berpandukan dengan televisyen yang kita dah masuk. Speaker betul live ada, tambah televisyen lagi tuan-tuan. Seolah-olah sembahyang belakang imam Masjidil Haram. Nampak? Tapi jangan buatlah. Saya tak ngajar buat gitu tuan-tuan. Saya bagi tahu saja. Jangan buat. Di hotel ada surau. Di hotel ada surau. Jadi di surau tu boleh sembahyang dan berimamkan dengan imam Masjidil Haram. Berimamkan dengan imam Masjidil Haram. Jadi tak perlulah kalau dah keluar lepas tawaf wada, kita dah keluar daripada Masjidil Haram, tak perlulah masuk balik, kita sembahyang di hotel.
kemudian kita tunggu bas untuk meneruskan perjalanan kita ke Madinah ataupun pulang ke tanah air. Kemudian mandi dan menukar pakaian di dalam bilik dibenarkan. Kemudian kes-kes kecemasan seperti mencari ahli keluarga yang hilang, barang ataupun ziarah orang sakit. Barang hilang, bukan cari barang, beli barang. Jangan salah faham, barang yang hilang ataupun menziarahi orang yang sakit. Kemudian menunggu bas, walau bagaimanapun tidak terlalu lama, dalam lingkungan 4 ke 5 jam. Tetapi muzakarah yang terbaharu tabung haji 8 jam dia bagi. 8 jam. Jadi selalunya tak sampai 4-5 jam. Kalau terlebih, kita ambil yang baru 8 jam, lebih 8 jam kena buat balik tawaf wada yang baru. Yang seterusnya mengambil gambar bersedekah semasa menunggu bas. Ini mengambil gambar bila? Setelah kita keluar daripada bilik hotel nak tunggu bas. Daripada masjid, dalam masjid nak ke hotel tak boleh bergambar. Selepas keluar bilik hotel baru boleh gambar-gambar. Sebelum nak naik bas untuk bermusafir ke Madinah ataupun balik ke tanah air. Kemudian larangan setelah tawaf. Ni kita bateri kita pun dah lemah ni tuan. Berehat. Kemudian bersantai dan tidur di dalam bilik tak dibenarkan. Berehat, bersantai dan tidur di dalam bilik tak dibenarkan. Maksudnya tidur tu tak boleh lah. Menunggu tak apa. Membayar hutang yang boleh ditangguhkan, tu tak dibenarkan. Menunaikan solat-solat kecuali sunat tawaf sahaja. Kemudian mengambil dan bergambar di Masjidil Haram dan dalam perjalanan balik ke hotel, itu tidak dibenarkan. Kalau ada yang terbaca baru-baru ni tuan-tuan, saya tengok dalam slide yang baharu tabung haji, dia kata boleh tapi tak digalakkan. Pening juga tuan-tuan. Kalau baik cakap tak boleh je. Bukan kita menetapkan satu hukum baru, tidak. Ambil langkah pencegahan itu lebih utama daripada orang terlajak macam-macam. Baik tak dibenarkan. Senang cerita. Bila ada kawan pula pergi kursus tabung haji, yang penceramahnya kata tak boleh, kat slide boleh, kepening tuan-tuan. Jadi dengan saya mudah tak boleh. Habis cerita. Supaya kita selamat tuan-tuan, itu lebih selamat. Bersedekah yang dirancang di dalam Masjidil Haram dan perjalanan balik ke hotel, itu tak dibenarkan. Membeli belah tidak dibenarkan kecuali untuk bekalan musafir sahaja. Jangan tuan-tuan borong beli jubah lagi, cari kurma, beli tasbih. Itu sebelum-sebelum tu lah. Jangan dilakukan lagi lah perbuatan begitu. Maka kalau kita langgar apa yang disebutkan ini, maka terbatal tawaf kita, kena ulang buat lagi sekali tawaf wada. Ini kena hati-hati. Bab wuduk kita tinggalkan dahulu. Ini perkara yang perlu diberi perhatian. Sekiranya terbatal pusingan tawaf terkentut pada pusingan yang kelima, setelah berwuduk maka sambung balik pada pusingan yang kelima. Tak perlu daripada awal ataupun yang keempat. Kita batal 5, sambung yang kelima. Nak sambung kat mana ustaz? Mudah cerita, saya potong terus shortcut. Sambung mula daripada Hajarul Aswad. Itu tak ada keraguan lagi dah. Itu lebih sempurna dan lebih tepat. Okay. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membantu menolak kerusi roda jemaah lain, maka yang menolak dan yang ditolak dua-dua dapat tawafnya. Yang menolak, yang ditolak dua-dua dapat tawafnya. Bagi jemaah yang mendokong dan mengendong, contoh baby lah, anak contoh, salah seorang yang dapat. Yang mendokong dapat dulu, kemudian yang didokong dapat kemudian.
Jadi maksudnya dia kena pusing 14 kali. 7 kali pertama dapat kepada yang mendokong, 7 pusingan yang kedua dapat pada yang didokong. Okay. Jadi stroller tak boleh buat masuk boleh cuba, tapi jarang-jarang terlepas, jarang-jarang terlepas. Jadi tak ada cara, dokonglah pusing. Yang keempat, jemaah perlu berhati-hati dengan najis yang tidak disangka, yakni pada selipar kita. Setiap jemaah akan dibekalkan uncang untuk kita bawa selipar. Selipar jangan parking kat luar macam masjid kita. Confirm masuk takkan jumpa kembali, pergi takkan kembali. Confirm, saya jamin 100%. Kalau jumpa bagi tahu saya, boleh masuk Bastika cerita ajaib. Sebab apa saya kata tak jumpa? Orang takkan curi selipar kita. Tapi sana tuan-tuan letak selipar sepah-sepah, petugas dia akan bersihkan, buang dia tuan-tuan. Dia tak nak sepah-sepah. Susun elok-elok tuan-tuan, contoh. Ada tempat rak tak selipar, susun. Kemudian bila letak selipar tuan-tuan, orang letak atas selipar kita, dia tarik, jatuh selipar kita, yang selipar kita kena angkat, buang tuan-tuan. Jadi ada uncang. Bila ada uncang tuan-tuan, maka diletakkan selipar kasut kita dalam uncang. Pastikan tapaknya bersih daripada najis. Kotor tak semestinya najis, tetapi najis pasti kotor. Jadi kalau kena tanah bukan najis, boleh buat masuk. Tapi kalau kena najis, confirm dia kotor, tu tak boleh. Disebut berkenaan dengan lampin anak kecil. Jadi kita ada masa nanti sebelum tawaf di hotel, bersihkan betul-betul, ganti dengan lampin yang baru. Kemudian buat ibadah tawaf. Sa'i tak disyulah kerana tak berkait dengan perkara najis. Jadi buat tawaf selesai, kemudian kita pergi sa'i. Kemudian seterusnya kita masuk sa'i. Sa'i, apa maksud sa'i? Berulang-alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan 7 perjalanan, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi macam saya sebut, Bukit Safa dan Bukit Marwah berada dalam bangunan. Kalau orang kali pertama mencari-cari mana Bukit Safa, mana Bukit Marwah, tak jumpa sebab dia dalam bangunan. Jangan keluar pula daripada Masjidil Haram tengok ada bukit, ya agak-agak bukit ni kot, dia buat sendiri punya sa'i, tak jadi. Maka syarat sah sa'i yang pertama dilakukan selepas tawaf. Jadi di sini sebut tawaf haji berapa? Kita sebut tawaf umrah sahaja sebab fokus kita berkenaan dengan ibadah umrah. Maksudnya selagi mana tawaf umrah kita tak sempurna, kita tak boleh melakukan ibadah sa'i. Bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Itu sebab saya guna perkataan istilah 7 perjalanan, bukan 7 pusingan. 7 pusingan dia pusing. Saya pernah jemaah Indonesia, dia tanya, kita tengok dia tak habis-habis, tengok dah macam kepenatan. Kita tanya, bu, kenapa bu? Saya belajar, dia katalah saya belajar sepatut berhenti kat Bukit Marwah, tapi dia pusing 7 jumpa Bukit Safa juga. Sebab dia pusing 1, 2, 3, 7 memang sampai Bukit Safa. Dia bukan pusing 7 perjalanan. 1 Bukit Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, sampai kepada 7 akan sampai kepada Bukit Marwah. Itu jelas. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 7 perjalanan dan 1 perjalanan itu jaraknya lebih kurang dalam 500 meter. Jadi kita akan jalan lebih kurang 3.5 km, 3-4 km lah, lebih kurang lah. Itu sebab saya suka ingatkan, sebelum kita pergi ni buatlah senaman-senaman ringan, jalan-jalan kaki petang-petang, bina stamina. Sampai sana nanti penat. Jangan main naik kapal terbang 8 jam, 9 jam. Memang tak ada paling laju, itulah paling laju kapal terbang. Sampai sana pula nanti tawaf campur sa'i, penat. Jadi buat latihan stamina kita, supaya perjalanan kita lancar. Dan saya kongsi satu tips, jarang jemaah Malaysia buat, jemaah Arab je buat.
pakai slipper. Orang lelaki pakai slipper, orang perempuan pakai kasut macam biasa, ataupun slipper ketika sa'i. Ada yang komplain, dia kata, "Ustaz, bukankah tu masjid?" Sa'i bukan masjid. Sa'i bukan di dalam masjid. Tidak dikira tempat tu sebagai masjid. Dan kenapa saya galakkan pakai slipper? Kerana lantai dia tu menyebabkan kaki kita sakit, akhirnya kita jadi penat, kram. Beli slipper yang bagus-bagus, yang tebal-tebal, kalau pijak tu rasa macam jalan atas angin, tak rasa. Saya ada orang belanja saya beli slipper sneakers kan nama dia, Skechers. Saya pun sebut bunyi lebih kurang kan. Slipper tu sedap, jalan tak rasa. Tapi sampai tujuh saya berhenti jugalah. Saya cadang gitu. Nanti untuk keselesaan, supaya kita tak stres ketika mana melaksanakan ibadah sa'i. Yang ketiga, cukup 7 kali dengan yakin. Macam tadilah, 1 kali dikira daripada Safa Marwah, 1 kali lagi dikira daripada dikira daripada Marwah ke Safa. Kemudian yang keempat, hendaklah sampai ke penghujung bukit, penghujung tempat sa'i, bukan penghujung bukit, penghujung tempat sa'i di kaki bukit Safa dan di kaki bukit Marwah. Ada papan tanda dia. Dan ada pembeza, lantai laluan tak sama dengan lantai mendaki. Lantai laluan marmar dia besar, lantai mendaki marmar dia kecil-kecil je. Bila sampai kat kecil itu, boleh terus pusing. Kalau daripada Safa ke Marwah, terus pusing pergi ke Safa balik. Tak perlu sampai ke bukit, nak sandar dekat cermin pagar dia, nak pijak atas bukit Marwah, tak perlu. Kemudian tidak ada solat sunat di 2 tempat ni. Ada jemaah buat, jangan. Bukan berpahala, bahkan takut berdosa, menyusahkan orang lagi, tuan-tuan. Kalau saya dengan saya, kalau orang ramai, kita takkan berhenti. Kita first dekat bukit Safa, kita akan doa, kemudian kita akan jalan je pelan-pelan. Kita tak akan berhenti antara 2 bukit ni. Sebab apa? Kita tak nak ada kesesakan. Kenapa? Kita kalau buat ibadah menyusahkan orang, bukan tambah pahala, bagi bertambah dosa. Jadi kita buat ibadah ni jangan fikir kita, tapi dalam masa sama fikir juga untuk kemudahan orang lain. Kemudian seterusnya, hendaklah sa'i di Batnul Wadi, yakni tempat yang disediakan untuk sa'i. Kemudian yang keenam, mengekalkan niat sa'i ketika mana kita sedang sa'i. Kemudian seterusnya, perkara sunat ketika mengerjakan sa'i dalam keadaan berwuduk. Sunat dalam keadaan berwuduk. Maksudnya orang perempuan dalam keadaan haid boleh bersa'i. Maksudnya lepas tawaf, datang haid, dia boleh sa'i. Dia boleh sa'i. Sebab apa? Tidak disyaratkan mesti bebas daripada hadas kecil ataupun besar. Cuma afdalnya lebih baik dalam keadaan bebas daripada hadas kecil dan hadas besar, yakni dalam keadaan berwuduk. Yang kedua, menuju ke tempat sa'i melalui pintu Safa. Yang ketiga, menaiki bukit Safa dan bukit Marwah bagi lelaki sahaja. Tapi memang kalau saya bawa jemaah, saya tak galakkan, kecuali jemaah buat sendiri-sendiri, terpulang. Kerana kita tak nak mengganggu jemaah daripada negara lain dengan timbul kesesakan dan sebagainya. Kemudian menghadap ke arah kiblat Kaabah sambil bertakbir, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian muawalat, yakni berturut-turut. Ini pun kita tak buat gitu. Mungkin 1-2 kita berehat sekejap, minum air zam-zam, bagi kaki rehat-rehat sikit, rehat 5-10 minit, sambung balik jalan dah. Nak mula jalan daripada mana? Nanti ketika perjalanan tu saya akan beritahu. Kemudian melakukan ramal di kawasan yang bertanda lampu hijau. Dekat Shilling ada lampu hijau. Nanti ada gambar dia, orang lelaki sahaja. Dia lari-larilah sampai lampu hijau tu, start lari sampai kepada penghujung lampu hijau. Sunat orang lelaki berlari pada setiap perjalanan. Orang perempuan jangan pula suami lari kejar. Tak perlu, jalan pelan-pelan. Yang si suami kalau berlari sampai penghujung, kat lampu hijau penghujung, jalan kaki pelan-pelan, tunggu isteri yang di belakang. Kemudian yang ketujuh, beriktibar pada semua pusingan, yakni lelaki.
Tapi saya tak galakkan juga. Nanti habis kena tepuk dengan Pak Arab je. Itibak ni dedah bahu kanan. Syarat dia apa? Sa'i yang dilakukan selepas daripada tawaf. Yang ni berturutan. Habis tawaf terus sa'i. Jadi sunat itibak. Tapi orang Arab ni di mazhab lain, dia datang kat kita, saya tepuk. Dia kejar pula kita. Satu hal lah. Dia kata ni tak betul, ni bukan sunnah lah, apa segala macam lah. Jadi malah nak cerita, pakai aje lah, tutup lah elok-elok. Yang ke-8 berdoa. Ini berjalan tu sambil berdoa. Macam saya sebutlah tadi, bawa buku 55, doa, zikir dan sebagainya. Kemudian berjalan kaki. Bahkan naik kenderaan pun boleh. Macam saya sebutkan tadi, naik skuter. Cuma yang naik skuter mungkin naik skuter, insya-Allah mutawif lain akan bawa, bukan saya. Saya akan mewakili majoriti jemaah yang jalan kaki. Yang naik skuter, ada mutawif lain yang akan bimbing nantilah. Jadi saya tak dapat naik skuter dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sedap memang skuter kita tekan kan. Throttle, bukan throttle, dia macam ada satu pedal, tarik je, dia laju. Dia ada kura-kura sampai arnab. Tekan paling tinggi arnab. Jangan lepas, brake jangan tekan. Tarik je throttle. Laju sekejap dah siap. Tak sampai 1 jam. Tapi bukan tu niat kita. Niat kita untuk buat ibadah umrah. Kemudian perkara yang perlu diberi perhatian ketika sa'i. Yang pertama, kawasan tempat laluan untuk pengguna kerusi roda. Kat kawasan bawah tu, dia bukan bawah tanah. Bawah tanah ada lagi satu. Kemudian ground floor, tingkat 1, kemudian tingkat 2. Tingkat 1 tu mendata, tak ada bukit. Tingkat 2 naik skuter. Jadi dia kata di sini untuk kerusi roda kat bawah tu, yang ditolak oleh petugas di Mekah, petugas Masjidil Haram. Jadi dia pusing bawah, dia tak akan tolak ni atas bukit, tuan-tuan. Ada kadang-kadang, saya pernah jemaah, saya uruskan sekali 2 jemaah. Jemaah yang nak naik skuter, saya bawa pergi selesaikan naik skuter. Ini umrah yang ketiga. Umrah ketiga. Jadi yang lain semua dah ada ilmu. Jadi saya kata jalan dulu. Saya turun bawah, saya nak kejar jemaah bawah tu nak selesai. Saya guna khidmat kursi roda. Tolaklah. Tolak. Takut juga naik kursi roda, tuan-tuan. Dia tolak naik bukit sofa tu, kemudian pusing, dia lepaskan kita. Laju tu dia kejar. Dia lompat pegang. Cakap, ini kursi roda dah tak ada brake. Habis kan, tertonggeng kita. Kemudian yang kedua, jemaah berhenti minum air zam-zam. Di tempat sa'i tu, tepi-tepi tu semua air zam-zam. Jadi minum air zam-zam. Kemudian nak mula sa'i, kita ambil ginilah, kita melangkah ke belakang dengan 3 langkah, supaya tidak ada keraguan. Kemudian baru sambung kembali. Kemudian yang ketiga, berhati-hati dengan kumpulan yang ambil kesempatan gunting. Selalu orang perempuan, ada budak-budak perempuan, dia minta 10 rial gunting. Cakap gunting sikit tak payahlah, gunting kat hotel. Saya tak galak gunting di Bukit Marwah. Saya galak gunting di hotel orang perempuan. Sebab apa? Dapat jaga aurat. Itu apa ni maksudnya. Gunting di hotel. Kalau pun nak gunting di situ dengan kawan-kawan, pastikan kita gunting rambut kita dulu, baru gunting rambut orang lain. Jangan gunting rambut orang lain baru gunting rambut kita. Rambut kita dulu, baru gunting rambut orang lain. Kemudian yang keempat, tidak ada iktikaf, solat tahiyatul masjid di kawasan sa'i, Safa Marwah. Itu sebab kerana tempat tu tidak dikira sebagai masjid. Itu sebab boleh dengan memakai selipar ataupun kasut. Kemudian berhati-hati yang kelima, tidak ada ibadah sa'i sunat. Kalau sekadar nak jalan ambil gambar, pergilah. Tapi nak sa'i sunat, tidak ada sa'i sunat di situ. Yang keenam, jemaah perlu peka dengan permulaan dan pengakhiran Safa dan Marwah jika sa'i di bawah tanah. Sa'i di bawah tanah kena. Tapi lazimnya memang kita akan sa'i di tempat yang biasa digunakan.
tak naik atas, tak turun bawah. Jadi tempat biasa yang nampak Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kalau jemaah pun saya ajak naik atas, saya suka atas, tingkat 1. Tingkat 1 tak ada mendaki-daki, orang pun tak ramai, tak stres kita berjalan, relax je. Tapi jemaah tak nak, dia kata, ustaz, tak mainlah situ, tak ada sentimental, kita nak tengok Bukit Safa, Bukit Marwah. Jadi buat kat bawah juga. Ni lampu hijau. Ni di tingkat biasa tu lah, ground floor tu. Ni ada lampu hijau. Start lampu hijau lari lelaki, sampai penghujung berhenti ataupun berjalan perlahan, jangan sambung lagi lah. Kalau kat bawah tanah ni di kawasan bawah tanah. Kemudian kedua terakhir, kita masuk tahallul. Tapi sebelum nak cerita tahallul, kita pergi yang awal tadi depan, mula-mula tadi. Ihram. Apa maksud ihram? Yang mengharamkan. Asal daripada perkataan haram. Tahallul menghalalkan. Jadi biasa kita guna perkataan ihram ni dalam istilah takbiratul ihram, sembahyang. Takbir yang mengharamkan. Bila kita takbir dah tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melompat, tak boleh bergelak, tak boleh nak berlari, Jadi begitulah ihram. Bila kita dah niat umrah, kita dalam keadaan ihram, jadi 13 pantang larang tu perlu dijaga. Itu maksud ihram, yang ni diharamkan. Sampailah kepada penghujung, kita dah habis melakukan ibadah sa'i. Untuk kita halalkan diri kita pada 13 perkara yang diharamkan tadi, maka kita bertahallul. Tahallul ni apa maksud dia? Sebenarnya asal daripada perkataan halal. Bukan maksudnya gunting, bukan maksudnya cukur, tapi maksudnya apa? Menghalalkan diri dengan cara bergunting dan bercukur. Yang ni apa dia? Menanggalkan dan menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Yang pertama, masuk waktu. Yang kedua, rambut di kepala, bulu kat badan, bulu ketiak tak kira. Kemudian yang ketiga, tidak kurang daripada 3 helai rambut. Senang ceritalah, kalau orang perempuan ambil seruas jari. Walaupun hujung rambut boleh, tak semestinya kena pangkal rambut. Tetapi orang lelaki afdalnya botak. Orang perempuan jangan botak, lelaki saja afdalnya botak. Nak botak macam mana? Nak bercukur, jangan potong sikit dulu baru pergi botak. Kerana potong sikit awal itu dah dikira bertahallul, potong seterusnya dah tak dikira sebagai bertahallul. Fadilat tu kita tak dapat. Jadi nak botak, habis-habis sa'i terus ke kedai, tadah kepala, botak. Terus niat dengan niat sekali bertahallul, doa dan sebagainya. Bentuk ni nak botak ni saya nak kongsi sikit. Kalau jemaah-jemaah barulah, jemaah lama pun boleh. Hati-hati jangan mudah-mudah ulur kepala kita kat sana. Salah ulur RM50. Betul, salah ulur kepala RM50, RM60 nilai kepala kita. Betapa murahnya. Tapi kalau kena tempat kita ulur, RM5 ke RM10, murah je. Saya insya-Allah kalau saya bawa 5-6 kepala ataupun 10 kepala saya jadi free. Dia kenal lah, dia selalu mutawif ni kenal. Kita dah bawa orang, sampai tang kita nanti nak cukur, dia bagi free lah. Selalunya gitu. Hati-hati. Nanti insya-Allah di sana mutawif akan tunjuk kat mana yang murah dan di mana yang mahal. Yang mahal sama je servis. Tuan potong RM50 dia cas. Baik pergi tempat yang RM5-10, sama je, tak ada beza. Cuma beza kalau yang RM50 yang cukur Arab, yang RM5-10 yang cukurnya Pakistan, Bangladesh. Itu saja. Kemudian perkara yang perlu diberi perhatian, boleh mencukur atau menggunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain apabila telah masuk waktunya.
Yang kedua, afdal mencukur atau menggunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum gunting rambut orang lain. Tadi saya dah sebut. Yang ketiga, bergunting bagi jemaah wanita hendaklah jaga aurat. Saya galakkan di hotel. Yang keempat, hujung rambut pun dikira sah untuk bergunting. Yang kelima, bagi jemaah lelaki yang botak licin, sunat dilalukan mata pisau ataupun mata gunting di kepala. Contohlah dah memang cukur first, datang-datang cukur terus, yang kali kedua nak cukur tak sempat tumbuh, kan? Lalukan mata pisau sahaja, kan, di atas kepala. Jangan lapah kulit kepala pula, lalukan sahaja. Contoh. Tapi ada orang tuan-tuan dia semula jadi steady, dulu kini dan selamanya, kan? Memang tak ada rambut, jadi tak payah gunting lah, lalukan saja sebagai isyarat. Ustaz, saya rambut tak ada tengah-tengah, kiri kanan ada, nak kena gunting juga? Kena. Dia yang tak kena bila semua, macam ada pelakon tu, siapa nama pelakon tu? Orang lama-lama tu tuan-tuan, Zaibu dah meninggal, tak nak sebut nama orang meninggal, tak elok. Kan ada seorang lagi dulu pernah jadi model apa, kahwin dengan Didi Alias. Ustaz pun kenal artis yang main. Tak apa nama orang tu kan, tahu kan, botak tu kan, Rizwan Hashim. Betul. Okey. Akhir tertib. Maksud tertib apa dia? Jangan tengok jamak kasar ni. Maksud tertib mesti ikut susunan. Niat di miqat, tawaf di Baitullah, sa'i di Batunul Wadi, bertahajud, yakni bergunting dan mencukur, kemudian tertib. Maka inilah 5 rukun-rukun bagi ibadah umrah. Alhamdulillah, berkenaan dengan ibadah umrah ni kita dah selesai. Okey, kita ada 12 minit lagi. Saya nak bicara 12 minit berkenaan dengan ambil wuduk, berkenaan dengan sembahyang dalam pesawat, berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Jadi yang pertama berkenaan ambil wuduk. Saya galakkan beli spray wuduk ni. Saya dimaklumkan kita akan naik penerbangan Saudi Airline. Saudi Airline dia tak sediakan. Kalau Malaysia Airline akan dapat seorang satu. Jadi beli, nanti dalam pesawat isi air. Jangan isi air dekat luar, kat airport, nanti tak lepas bawa masuk dalam pesawat. Isi air dalam pesawat. Tata cara macam mana nak guna ni? Adakah main sembuh-sembuh dah jadi? Tak. Bagi contohlah, ni dalam ni pun tak ada air, kan? Dia ada dua kaedah. Yang pertama, kita sembuh pada anggota wuduk. Contoh muka, kan? Macam mana kita nak sembuh? Kita spray sampai kita merasa air itu meleleh turun ataupun mengalir turun. Itu baru dinamakan basah. Kalau sekadar sembuh sikit-sikit tak meleleh, itu dikatakan lembab, bukan basah. Jadi basah sehingga mengalir air. Kalau tangan kita spray mengalir air, barulah boleh berwuduk. Maksud saya bagi contoh, kita spray pada muka kita, pam, dah mengalir, meleleh, barulah kita sapu, cukupkan syarat untuk membasuh bahagian muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kepada dua belah kaki. Kalau nak komo-komo tu lain cerita, buka. Komo-komo sunat. Kalau mampu buatlah, kalau tak mampu bekalan air yang sedikit, ambil yang wajib sahaja, yang rukun sahaja. Jangan spray. Pening orang tengok nanti. Itu pertama. Yang kedua, kaedah kedua, kita spray kat tangan, takung. Spray, pam. Kalau kita buat begini, air jatuh, mengalir, menitik, itu dikatakan basah. Tapi kalau spray, kita buat macam ni, tak ada jatuh air, tak turun air, maka itu dikira lembab, tak sempurna untuk berwuduk. Maka spray bertakung. Kalau kira-kira kalau kita tuang dia jatuh,
barulah boleh kita sapukan pada muka, dua tangan, kepala dan dua belah kaki kita, mengikut syarat dan rukun bagi ibadah berwuduk. Jelas saya tak perlu cerita teknikal berwuduk satu-satu, sebab kita nak tahu hanya macam mana nak guna spray ni sahaja. Okey, ni penting. Sampai nanti Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun kena guna. Tuan-tuan, takut dah keluar tak boleh masuk, susah kita. Orang ramai, selalunya kalau dah penuh memang dia akan tutup semua, pintu-pintu dia tutup. Jadi kita dah masuk, tiba kita terkentut macam mana kita nak ambil wuduk, sebab kita dah bekalkan siap-siap, dah bawa daripada sini botol, boleh ambil. Ustaz, saya masuk Masjidil Haram, mana nak dapat air? Air Zam-Zam pun boleh digunakan untuk berwuduk. Tidak ada isu. Okey. Kemudian yang kedua saya nak sebut tadi berkenaan dengan sembahyang di dalam pesawat. Sembahyang di dalam pesawat. Lazimnya pergi dan balik, kan? Lazimnya pergi dan balik, kita akan sembahyang subuh dalam pesawat. Dalam pesawat. Kalau Saudi Airline, okey, dalam Saudi Airline ada surau, musalla, boleh sembahyang berdiri. Tetapi kalau ada beberapa perkara, contoh, kadang-kadang dalam pesawat kita tengok dekat atas tu, kat corang aircon tu, ada lambang tali pinggang. Maksudnya kena pakai tali pinggang, tak boleh berdiri. Ketika tu dah masuk dalam darurat, kita boleh sembahyang dalam keadaan duduk sahaja. Maksudnya kita berdiri untuk takbiratul ihram, kemudian duduk sembahyang seperti biasa. Okey, saya bagi contoh. Ni contoh kiblat lah dalam pesawat. Dah ada lambang tu. Maksudnya kalau kita tak pakai tali pinggang berbahaya. Pesawat tak stabil, kan? Bergegar-gegar dan sebagainya. Jadi kita ambil wuduk macam biasa, kita berdiri, Allahu Akbar, kemudian kita duduk. Kita tunggu je lah, sembahyang macam biasa. Sembahyang pakai kursi. Ada orang dia nanti dia persoal, nak kena sujud lebih lah, gitu gini dan sebagainya. Jawapan dia mudah. Selain daripada orang yang sembahyang dalam keadaan sihat, dalam keadaan tanpa darurat, dia kena buat dengan sempurna. Kalau orang yang terhalang dengan sesuatu, dengan sebab darurat dan sebagainya, maka dia buat dengan kadar kemampuan masing-masing. Setiap orang flexibility dia berbeza atas kes ataupun keadaan yang berbeza. Saya tengok kadang-kadang pelik, tuan-tuan, kan? Ada yang kata tak boleh sembahyang kat kursi, kalau tak boleh sujud, kena sujud macam ni, kena tangan cecah lantai. Tak boleh macam tu. Itu kursus lain. Cuma saya nak sebut apa, tuan-tuan? Ikut kemampuan masing-masing. Ada orang memang tak boleh, dia buat dengan cara yang dia boleh untuk sempurnakan ibadah sembahyang. Itu jelas, Okey. Kemudian dan yang terakhir, berkenaan dengan solat jamak dan qasar. Solat jamak dan qasar. Mutawif akan sentiasa ingatkan, kan, bagaimana nak kena jamak, waktu bila dan sebagainya. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi saya nak sebut, biasa kita dengar solat jamak ada berapa? 2, kan? Tapi sebenarnya ada 3. Itu jarang kita dengar. Jamak takdim, jamak takhir, jamak takyah. Takyah tu jangan buat. Ada orang dia jamak langsung tak buat semua. Itu jamak takyah, tu jangan buat. Jadi jamak kena ikut arahan daripada mutawif. Kemudian ini saya nak jawab, nak merungkai persoalan kadang-kadang terjadi, Kita di Mekah, memang kita ada 6 malam. 6 hari di Mekah. Kita ada 6 hari di Mekah. Okey. Hari masuk dan hari keluar tak dikira. Jadi kita ada 4 hari tetap kita berada di Mekah. Okey. Tetapi orang yang akan pergi ke Taif, dia tidak akan jadi orang mukim di Mekah. Dia tak akan cukup 4 hari di Mekah. Maksudnya apa? Ada 1 hari itu dia akan keluar pergi Taif. Hari pergi Taif itu tak kira hari kat Mekah. Itu dia kira hari pergi dan hari balik. Hari pergi dan hari keluar dan hari masuk. Jadi orang yang begini, ketika mana dia nak pergi ke Madinah nanti, dia boleh solat jamak lagi
di Masjidil Haram, solat jamak di Mekah itu sendiri. Selesai. Tapi orang yang tak pergi Taif, dia tak boleh sembahyang jamak di situ. Maka dia kena teruskan perjalanan solat jamak di stesen kereta api, sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Itu nanti mutaif akan beritahulah untuk mengelakkan kekeliruan dan supaya dapat disempurnakan ibadah dengan sempurna.